pengajian hadis kita. Sambungan yang baru ni, kalau tidak silap muka surat sebelah juga. Kita tak ada bincang kosakata. Muka surat sebelah tu kosakata kita ia tak ada bincang lagi minal janabah. Hadis nombor 8 lagi. Dengan sebab berjunub, iaitu mandi junub ataupun mandi wajib. Hadis-hadis tersebut menunjukkan larangan mandi dan kencing dalam air bertakung. Situ tak? Maksud air yang bertakung ialah air yang tidak mengalir seperti yang ditafsirkan dalam hadis yang ke-6. Air tak mengalir lah. Larangan mandi juga adalah dikhususkan kepada mandi wajib. Kalau ini bermakna selain mandi wajib, maka diharuskan mandi di dalam air yang bertakung. Tak ada masalah lah. Pemandi di kolam-kolam tu dia. Hikmah larangan ini adalah kerana orang yang berjunub sekalipun badannya suci, ia dibimbangi terdapat najis pada badannya yang akan menajiskan air yang bertakung. Namun ulama berbeza pandangan tentang hukum larangan ini, adakah ia membawa kepada haram atau makruh. Menurut kebanyakan ulama seperti mazhab Hambali dan Zahiriyah, larangan ini membawa kepada haram. Kita biasa dengarnya 4 mazhab, tapi kalau perbicaraannya dia bawa satu lagi yang agak masyhur juga, iaitu Daud Az-Zahiri nama dia. Dia panggil Zahiriyah, Daud Az-Zahiri. Tapi adalah yang pendapat dia yang orang tak boleh terima langsungnya. Apa dia? Daud Zahiri. Ketika dia tafsir fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba. Kawinlah perempuan ni kan daripada 2, 3, 4 dah. Semua orang kata tu wa di situ, wa tu makna dan, bukan bermakna dan, makna pilih. 1 atau 2 atau 3. 2 atau 3 atau 4 kan. Dia kata wa tu kaedah dari segi, sebab aku panggil Zahiriyah dia, Zahiri dia tengok dari segi Zahiriyah. Wa tu ialah huruf sendi, dia kira lil mutlaqil jam'i, bermakna capur. Mathna maknanya 2-2, 4 dan 3-3. 3-3 ni capur 4 jadi berapa? 10. Ruba maknanya 4-4. 4-4 makna 8. Jadi boleh nikah 18 ya. Dah dia 18 lah. 2-2 capur 3-3 capur 4-4. Jadi 4 capur ni capur 8. Jadi tidak berapa lah? 18 dia. Jadi orang tak terima. Jadi bakal di Indonesia bakal dipakai Zahir ya. Adakah kita tengok dalam video tu dia nikah 10. Sekarang bapa berapa isteri bapa? 10. Sudah dijawab. 10. Jadi orangnya ada satu mazhab dia panggil Zahiriyah, iaitu Daud Az-Zahiri nama dia. Larangan ini membawa haram kerana setiap larangan pada asalnya adalah haram kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Bagi mazhab Hambali kata haram. Sebahagian ulama lain antaranya mazhab Maliki pula berpendapat larangan ini hanyalah membawa kepada makruh sahaja, termasuklah mazhab kita. Manakala sebahagian yang lain berpendapat bahawa haram mandi di dalam air yang sedikit. Ini Hanafi dengan Syafi'i kita ni. Haram mandi dalam air yang sedikit dan makruh mandi di dalam air yang banyak. Mana air tak cukup dua koloh lah. Kalau pergi mandi sini maksudnya mandi junub kan. Dia jadi haram. Kalau mandi di air yang bertakung, tapi kalau banyak lebih pada 2 koloh tu, dia kira makruh. Artinya kalau nak mandi wajib, duduk di hotel, kita kejung di koloh geni. Hukum dia makruh. Kalau mazhab Hambali haram. Ya, soh tu lah, soh dia gini, dia satu ibadat ni, soh suku, haram suku, soh tapi berdosa, ya berdosa. Lepas dia habis hari semaya, lepas salam pertama dia pergi salam pula, habis hari semaya dia pergi salam pula sebelah kiri. Semaya dia sah tapi hukum dia haram.
pahala boleh, dosa pun boleh. Apa haram? Sebab dia pergi semaya, tak ada semaya pun dia semaya juga. Kan? Jadi maknanya dia benda tu dia tidak duduk sekali. Haram suku, sah suku. Supaya juga kalau dia mandi dalam kolam ni kan, mandi wajib dia makruh. Sah. Kalau dia mandi dalam kurang daripada 2 kolah, bagaimana? Apa tak sah? Sah. Tapi haram. Sebab dibincang kan. Saya ingat dari kitab Jawi, tak ingat dia. Sabilal Muhtadi, bukan Kifayah Muhtadi. Masa duk belajar kitab-kitab Jawi dulu kan dia. Dia cuba buat dari segi orang panggil contoh. Mesti dia kata apabila orang tu duduk dalam air kurang pada 2 kolah kecil, dia kata. Dia menyelam sini kan, dia kata. Pasal air tu jadi mustakmal dia kira kan. Dia kata bila dia masuk tubuh dia sekat pinggan, dia niat, dia kata, dia niat mandi wajib, maka terpakah sebelah di bawah. Pasal dia nak ambil air tu untuk basuh di atas, tak boleh dah. Jadi mustakmal. Lagu mana cara dia kata nak suruh biar boleh jadi air tak cukup 2 kolah ni. Kalau air 2 kolah semula pun tak apa, moga tidak mustakmal kan. Dia kata kena nyelam perhabis. Nyelam perhabis, lem baru niat. Kolah kecil, lem nyelam baru niat. Boleh. Tengok dari kitab dia bincang gitu. Tapi maknanya boleh. Buku dia sah. Hak cerita haram ni cerita lain. Saya nak suruh kosong lagi. Dia bincang pula. Kalau 2 orang. Kalau 2 orang teluh kan 2 orang. 2 orang dia kata. Dia nyelah. Bila nyelah tu, hak sahnya orang hak niat dulu. Orang niat dia tak sah tu. Allah nak suruh saya baca kitab. Kadang-kadang kita baca kitab nak suruh menasabul tu. Bukan kekeli orang. dia kira, kak kita mana tahu siapa niat dulu? Aku dulu, mula dulu. Adalah saklami lah. Dia tak kira lah saklami lah seandainya. Dan maknanya dia disebut ni kalau suami isteri, air tak cukup nak nyelah. Dia nyelah, dia kata siapa dia niat dulu. Kalau niat sentak, dia kata sah sentak. Sah dua-dua. Payuh belakang. Ada pun hadis ke-6 pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di dalam air yang bertakung dan tidak mengalir. Hikmat larangan kencing di atas air yang bertakung adalah jelas berbanding dengan larangan mandi. Dia beratlah kalau kencing ni. Hal ini disebabkan kencing adalah najis, dan apabila najis terjatuh ke dalam air serta berubah salah satu daripada sifatnya, maka air tersebut dikira najis kalau kiranya air banyak. Oleh itu bertepatanlah larangan kencing di dalam air yang bertakung. Kemudian pada akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa larangan kencing disusuli dengan larangan mandi di dalamnya. Hal ini disebabkan air tersebut sudah dikira najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Istifadah kita nak ambil intisari daripada hadis tadi. Larangan mandi wajib di dalam air yang bertakung kerana ia boleh menajiskan air tersebut. Larangan kencing di dalam air yang bertakung kerana ia boleh menajiskan air tersebut. Larangan ini membawa kepada haram dan menyebabkan air tersebut menjadi mutanajis. Air mutanajis tidak boleh digunakan untuk bersuci dan hadas dan menghilangkan najis, malah ia sendiri bersifat najis. Manakala kena air mutanajis ni, kita kena basuh. Ya. Jatuh macam saya sebut tadi, jatuh najis di atas dalam baldi, air dalam baldi sudah jadi najis, dan kalau air tu kena kain kita kena basuh pula. Kan? Itulah sebabnya mustahak kita nak simpan air kena cukup 2 kolah. Masuk hadis nombor 8. Bukan 7 tadi, hadis nombor 8 tadi. Di hari ini ialah hadis yang ke-8. Tengok saya baca dulu sini. Haddathana Ahmad bin Yunus. Warna kuning tu adalah perawi-perawi sanad dia. Warna merah tu matan hadis. Kuning sanad, merah matan.
Haddatsana Zuhair an Daud ibni Abdillah wa haddatsana Musaddad haddatsana Abu Awanah an Daud bin Abdullah an Humaydin himyari qala laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 sinin kama sahibahu Abu Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw yaktasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaqtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ni dinilai sahih, hadis nombor 81 dah. Maksudnya telah berbicara kepada kami oleh Ahmad ibn Yunus, telah berbicara kepada kami oleh Zuhair daripada Daud ibn Abdullah, juga berbicara kepada kami oleh Musaddad, telah berbicara kepada kami oleh Abu Awanah daripada Daud ibn Abdullah daripada Human al-Himyari. Ramah tu sebenarnya bukan tu tadi dua, orang panggil dua pasukan yang akhir sekali sampai kepada Daud bin Abdullah belakang. Katanya, aku telah bertemu seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun, sebagaimana dia bersahabat dengan Abu Hurairah. Katanya, ni orang ni mata hadis ni bunyi lagu ni, Rasulullah melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki mandi dari sisa air perempuan. Sebaliknya hendaklah kedua-dua saling mencedok bersama-sama. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Larangnya suami pergi dulu mandi-mandi air dalam payang, hak lebih isteri pula pergi cebok-cebok. Hak dia suruh lagu mana? Cedok bersama. Gaya apa? kita baca lah dia. Dia tak ui. Dia mau mandi dah. So dah pergi dia mau pula. Dia tak ui lagu tu. Tu air dami dulu. Dah ni muka air shower ni dah. Cerita lain pula dah. Tapi kalau tengok tu suruh saling mencedok tu, shower pun mandi sekali. Kau mana cikgu rasa? Nak terah? Tengok dia. Baik, tengok di sisi sanad. Ahmad bin Yunus siqah, Musaddad siqah, Zuhair pun siqah, semuanya siqah. Okey. Jadi tak ada masalah hadis ni. Bila Abu Daud kata sahih, sahih dah. Okey. Baca nombor 9 dulu sebelum kita bincang. Kita baca bersama lah. Tak ada masalah sebab dia bila siqah. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد ابن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي شعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana yaktasilu bi fadli Maimunah. Telah berbicara kepada kami oleh Ishaq ibn Ibrahim dan Muhammad ibn Hatim. Telah berkata Ishaq telah mengkabarkan kepada kami, dan telah berkata Ibn Hatim telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Bakar. Telah mengkabarkan kepada kami oleh Ibn Jurayj, telah mengkabarkan kepada kami oleh Amr bin Dinar daripada Abu Sya'tham, dan telah mengkabarkan kepadaku oleh Ibn Abbas, telah mengkabarkannya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa mandian Maimunah pula. Tadi dia tak boleh mandinya, lepas orang ni mandi, orang ni pergi mandi air tu. Tapi Nabi sendiri, dia sendiri lepas Maimunah mandi, dia pergi pula di payang tu, ambil pula dia mandi ke dia. Tidak kontradik dua ni. Ni kita nak bincang lepas ni. Lagu mana boleh berlakunya contradiction di antara dua hadis tadi. Faham ni muslimat hadis tadi nombor 8 tu bercanggah dengan nombor 9. Nombor 8 tadi dia tak buri mandi suku-suku, guna air tu lebih orang tinggi pula ambil air. Tapi hadis ni
Dia sebut Nabi buat benda yang dia larang. Jadi sanak sini kalau kita tengok tak ada masalah soduk Soduk tidak lagi boleh mempengaruhi hadis ini untuk menjadi hasan. Masih lagi bertaraf sahih. Kita bicara dulu kan. Okey. Siapa nombor 10 lah baru kita bincang. Pasal dia ada kaitan belakang ni. 7 dengan 10. Haddatsana Musaddad haddatsana Abul Ahwas haddatsana Simaq an Ikrimah an Ibn Abbas qala iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقال له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله إن الماء لا يجنب أخرجه أبو داود. Hadis ini sahih. Telah berbicara kepada kami oleh Musaddad, telah berbicara kepada kami oleh Abu Ahwas, telah berbicara kepada kami oleh Samad daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas, katanya sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu tempat air. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hendak mandi dengan air itu. Maka berkatalah isterinya, sesungguhnya aku tadi sedang junub sebelum mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak berjunub. Lagu ni. Bila Rasulullah nak pergi tempat air dalam payah tu kan, dia nak pergi mandi. Isteri dia kata, tadi kita guna dah air itu untuk buat mandi junub. Nabi jawab, demo berjunub, air tak berjunub. Mana? Bahasa Kelantan kita ada. Jadi 10 hadis ni berlawan dengan hadis mula-mula. Jadi tak boleh mandi lebih air suami, mandi lebih air isteri, isteri mandi lebih air suami. Tengok dulu, sanak pun tak ada masalah. Soduk satu saja masih boleh sahih. Jadi ketiga-tiga hadis ni tak boleh. Kalau ada dhaif, so kita boleh tolak hadis tadi. Katalah kalau hadis nombor 1 tadi dhaif kan. Tak boleh pakai tu, kita pakai ni. Seni cerita. Ni sama-sama sahih, tiba-tiba berlaku percanggahan. Dua anak ni. Inilah perlu kepada ulama hadis pula untuk menserasikan di antara hadis tadi. Kita ambil kuasa kata dulu. Rajul sahiban Nabi, seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi. Itu maknanya dia tidak sebut, lelaki tersebut tidak dinamakan dalam hadis tadi. Dia panggil, kalau tak sebut dia panggil majhul. Majhul ni makna jahil. Jahil tak, kita tak tahu. Tak boleh kalau hadis, kalau di tengah-tengah sana tiba-tiba dia sebut rajulun, seorang laki-laki, hadis tu jadi dhaif lalu. Tapi hal ni tak sebut pun. Tetapi sekiranya perawi yang majhul daripada sahabat Nabi tidak menjejaskan kesahihan hadis, kerana semua sahabat adalah adil. Nampak tak? Cumanya biar orang yang sebut itu tu, dia ni sendiri tu orang yang siqah. Dia kata sahabat Nabi. Jadi bila betul tu sahabat Nabi, tak usah tanya sahabat mana-mana, sebab dari segi kaedah dia, bila diiktiraf sebagai sahabat, dia ni telah diiktiraf sebagai adil, tidak menjejaskan kesahihan hadis itu. Tapi kalau orang lain jadi dhaif lalu, ingat. Okay. Sahabat adalah setiap orang yang sempat hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap, dan beriman serta mati dalam keadaan beriman. Kemudian bifadlir rajuli, dengan lebihan air mandi lelaki. Bifadlil mar'ati pula, dengan lebihan air mandi perempuan. Dari hadis tadi. Wal yaqtarifa jami'an, dan hendaklah kedua-duanya mencedok bersama-sama, iaitu suami dan isteri boleh mandi dan mencedok air bersama-sama dengan menggunakan tangan. Ada dalam besin besar lah, duk cokoh dia dekat mulut sebelah tu, aku sebelah ni, sama-sama mandi, bila-bila buah. Warna kuk kena injek geli ni. Bahasa pelik tak? Dengan menggunakan tangan. Bifadli Maimunah, dengan lebihan mandi Maimunah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air lebihan isteri, mandi isterinya yang bernama Maimunah binti Al-Haris.
Ba'du azwajin Nabi, sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah Maimunah tadi. Fi jafnah, dalam satu bekah, iaitu satu bekah yang mengandungi air. Inni kuntu junuban, sesungguhnya aku berjunub, iaitu aku berhadap sah sebelum mandi wajib dengan air tersebut. Dan innal ma'a la yujnibu, sesungguhnya air tidak berjunub, iaitu mandi junub tidak memberikan apa-apa kesan kepada air. Kita nak bincang hadis ni. Hadis-hadis tersebut mengandungi keterangan tentang hukum mandi. Ni tak ada dalam buku ni. Saya perbincang ini, saya terus pada isi pada kakak. Jadi sebelum ada tu cuba tengok ni. Kita nak bincang tadi. Hadis-hadis tersebut mengandungi keterangan tentang hukum mandi dengan lebihan air mandi lelaki ataupun perempuan. Namun terdapat percanggahan. Tidak bercanggah dia. Hadis nombor 8 dengan 9, 10 tadi. 9 dengan 10 serupa. 8 je ia bercanggah tadi. Antara larangan dengan keharusan. Melalui hadis nombor 8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi dengan lebihan air mandi orang lelaki dan juga sebaliknya. Tak boleh berlaku. Lelaki mandi air lebihan isteri, isteri mandi air lebihan suami. Maksud perempuan dan lelaki dalam hadis ini ialah suami isteri. Bukan orang lain suku sakak lah. Hadis nombor 9 dan nombor 10 menunjukkan sebaliknya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi air lebihan isteri baginda, antaranya termasuk air lebihan Maimunah. Faham tak? Itulah bercanggah tadi. Hal ini bermakna lelaki harus mandi air lebihan perempuan dan begitulah sebaliknya. Baik, kerana ada percanggahan, maka ulama cuba menyatukan hadis yang bercanggah pada zahirnya. Yang kita tengok ni zahirnya adalah bercanggah. Mereka mengatakan hadis nombor 8 yang melarang lelaki mandi air lebihan perempuan dan sebaliknya adalah larangan berbentuk makruh sahaja. Makna bukan larangan haram, larangan makruh. Jadi kalau mandi suku-suku ni air lebih tu, lepas tu orang ni pergi mandi pula, aku tu makruh, tidak sampai kata haram. Sementara hadis yang mengharuskan pula menunjukkan harus dilakukan tetapi tidak digalakkan. Macam tadi lah, tidak digalakkan, boleh mandi suku-suku tu. Sebagai alternatif kepada larangan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan suami isteri mandi bersama dengan saling mencedok air di dalam bekas yang sama dengan menggunakan tangan. Tak ada kayu ni guna tangan. Oh ni soal lagi, ya, kita ni puak kita ni sensitif benar, takut air mustakmal kena tangan ke apa. Dia cepuk tangan, tapi tak ada kayu dengan tangan. Mana gini? Pak titik. Mananya? Tidak, benda makruh bukan Nabi tak buat. Nabi buat juga sekali-sekala untuk menunjukkan benda tu bukan haram. Supaya Nabi kecing berdiri. Nabi pernah kecing berdiri. Mana tidak haram kecing berdiri, tapi tidak buat sombong. Nak membeza, kalau benda haram langsung Nabi tak buat. Nabi tak sentuh benda tu. Jadi Nabi buat tu sekadar nak tunjuk benda tu tidak haram, makruh. Para ulama mengatakan bahawa amalan ini adalah satu sunnah. Mandi bersama adalah satu sunnah. Antara hikmah tersebut ialah bagi mewujudkan kasih sayang antara suami isteri selain menjimatkan air. Nanti dia bincang belakang. Ada. Hadis ini, ini lakon, juga menunjukkan bahawa harus memasukkan dan mencelup tangan yang bersih ke dalam bekas air tanpa menjejaskan kesucian air tersebut, sekalipun air yang tidak sampai 2 kala. Tengok, kalau kita ngaji gini mudah. Kadang-kadang dia ambil semaya tu bimbang ngecik ni dia takut. Tak boleh. Tidak sampai gitu tu, kita diajar lagu tu. Boleh.
Ha. Ha. Pada apa dia? Dan Nabi buat lagu ni tak kira batu pula pada pergi basuh pula buat pula tak ada. Bagaimana pula tu? Kita diajar lagu tu, mana tidak lagu tu? Kenapa tak? Ta'rif musta'mah sendiri tu kan? Tak tahu mana lagi benda, hak lagu mana. Dia sebenarnya ayat musta'mah, ayat betul sing. Kita lepas ambil air semaya ni tak ada. Ambil pula air ni. Kalau hak ngecik bukan musta'mah. Diceluk pula. Okey. Pada betul kita kata Mustafa. Tak serupa kita kata. Kita kata kita terlalu payah basuh berdoa. Kita terlalu payah sangat buat benda ni. Benda tidak sepayah tu. Jatuh dia teragu apa tak boleh? Pada teragu tu lebih pada 2 kola. Sudah timbul. Tak. Baik. Tidak ada riwayat pun Nabi bila dia cebok kan ni, takut jahil masa mau pergi basuh semua lah pula, mau celuk pula. Lagu tu bu buah. Tapi kita tak praktikal lah ni sebab kita tak ada lagu tu mai kuat dah dah. Air lain. Tapi baik lepas tu pula, tapi terpakai lagi sunnah tadi mandi bersama dia. Pakai sehat. Mandi bersama ini adalah disebut tadi sunnah. Walaupun kita pakai shower tak, tapi itu sunnah. Sunnah sebabnya disebut tadi dia kata boleh merapatkan. Dia. Okey Selain itu hadis ini juga menunjukkan bahawa mandi junub tidak menjejaskan sama sekali kesucian air mutlak sekalipun tengok memasukkan tangan ketika mandi junub. Tidak menjejaskan. Ni saya ambil daripada syarah ni. Dia ni dua daripada Son Aning dengan Dr. Muhyiddin sendiri pun buat buku ni. Okey. Istifadah. Faham saya tak? Kita faham dah kesimpulan dia nya. Makruh kalau mandi guna air lebih gitu, tidaklah haram. Hak sebaik-baiknya mandi sekali. Nak praktik dari segi hak moden lah ni, walaupun tidak cedok gitu, tapi mandi bersama itu adalah dikira satu sunnah. Dia sebut dah Nabi tak cukup 2 kolah, Nabi berkaki tu balik cebok. Tak ada masalah. Tak tahu lah. Acik tengok pada hadis Nabi tu, ada disebut Nabi ngecik daripada ngecik kalau mandi cebok dengan tangan gitu. Celuk dengan tangan, bukan dengan kayu, celuk dengan tangan. Tak masalah, tidak ngecik nak lepas tangan, lepas cebok nak gosok tubuh celuk pula. Jadi istifadah ni kesimpulan kita, makruh lelaki mandi menggunakan lebih air perempuan dan begitu juga sebaliknya. Kita baru jatuh hukum makruh lagi tadi. Diharuskan bagi lelaki mandi menggunakan lebih air perempuan dan sebaliknya, terutamanya bagi suami yang tidak mempunyai hubungan mahram. Tak apalah ni. Diharuskan mencedok air di dalam bekas dengan menggunakan tangan semasa mandi wajib. Boleh. Cebok dengan tangan, tak ada gayu. Air tidak akan menjadi najis dengan sebab mandi junub kecuali apabila termasuk najis dan merubah salah satu daripada 3 sifat. Suami isteri digalakkan mandi bersama-sama bagi melahirkan perasaan kasih sayang sesama mereka.
Ni. Klik. Ni. Habis kita masuk nombor sebelah. Habis dah cerita, hari ni kita pergi pula cerita nak bincang bab anjing. Dah 10 minit ke dah? Dah 10 minit ke. Kita pun makan masa banyak tadi. Nombor sebelah. Wa haddathana Zuhair bin Harb. Haddathana Ismail ibn Ibrahim. Saya tidak suruh hafal, suruh sebut hadis pasal panjang. Kalau pendek-pendek boleh lah kita sebut lah. An Hisham ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza balagha fihi al-kalb an yaghtasilahu 7 marratin ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim. Telah berbicara kepada kami oleh Zuhair ibn Harb, telah berbicara kepada kami oleh Ismail ibn Ibrahim, daripada Hisham bin Hassan, daripada Muhammad ibn Sirin, daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sucinya bekah air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini nak baca najis mughallazah. Inilah yang kata-kata mana dalil yang kata kena basuh 7 kali, kena guna tanah ni. Secara jelas hadis Muslim ni sebut nak jadi suci bekah tu, dia kata kalau kena jilat dia anjing, kena basuh bekah tu 7 kali basuh, salah satu daripada 7 tu kena dengan tanah. Dari segi sanadnya semuanya siqah belaka. Memanglah sebab ni hadis Muslim. Baca nombor 12 pula dah. Haddatsana Sawwar bin Abdullah al-Anbari qala haddatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ulahunna aw ukhrahunna bit-turab, rawahu Tirmizi. Juga hadis sahih. Telah berbicara kepada kami oleh Suwari ibn Abdullah al-Anbari, katanya telah berbicara kepada kami oleh Al-Mu'tamir ibn Sulaiman, katanya aku telah mendengar Ayyub daripada Muhammad ibn Sirin daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab asal ke jemung di riwayat sanad, cuba baca al-Um ataupun al-Risalah Imam Syafi'i dia tu lagi ni daripada orang ni, kita nak tahu cerita banyak-banyak belakang je lah, dia dah sebut benda lagi ni. Baik, yang pertama atau salah satu daripadanya adalah tanah. Jadi tadi dia kata boleh berlaku hadis ni nak mula-mula ko ataupun hak tanah tu buh mana-mana tak apa, asal ke cukup 7 ni air biasa, so air tanah. Hak air tanah tu boleh buh berlaku, nak buh mula-mula pun boleh, atau mana-mana pun boleh. Ini semuanya siqah belaka, hadis sahih kata Tirmizi. Baru kita tengok kosakata nak bincang ni. Berdasar pada 2 hadis tu nak bincang, biar habis ni hari ni dah. Tuhur, huruf ta dibaca dengan bagi depan. Tuhur ia adalah kata terbitan ataupun masdar yang bermaksud nama kepada satu proses penyucian dan pembersihan. Dia beza dengan at-tahur, itu kesucian. Bekas seseorang itu dikira suci apabila menyucikan dengan air dan tanah. Sementara bacaan dengan baris atas kalau tahur pula nama sejenis air yang suci lagi menyucikan, iaitu air mutlak. Tahur dengan tahur kan. Walagha, menjilat, iaitu apabila anjing memasukkan lidahnya ke dalam air atau cecair lalu meminumnya dengan hujung lidah, iaitu cara anjing atau binatang minum. Ulahunna au ukhrahunna, perkataan ini menunjukkan syok atau ragu-ragu daripada perawi, bukannya pilihan. Ulahunna bermaksud basuhan yang pertama. Lafaz ini adalah lebih masyhur kerana merupakan riwayat yang terbanyak, termasuk riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ukhrahunna pula bermaksud salah satu daripada basuhan. At-turab, sesuatu yang lembut daripada permukaan tanah seperti debu tanah dan seumpamanya, bukan pasir.
tanah tak boleh larut. Hadis ini anak bicara hadis ini mengandungi beberapa hukum anak tak ada dari buku yang melibatkan anjing. Antaranya menjelaskan bahawa apabila seekor anjing menjilat bekas yang mengandungi air, maka ia perlu dibasuh dengan mengalirkan air dan mencucinya sebanyak 7 kali. Okey, faham dia dah? Okey. Salah satu daripada basuhan tersebut hendaklah dengan menggunakan tanah. Ini menunjukkan bahawa anjing adalah najis mughallazah, iaitu najis yang paling berat. Okay. Oleh itu perintah supaya membasuh bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali adalah wajib, tak ada kompromi dah. Tak ada khilaf ni. Mesti 7. Begitu juga perintah supaya menggunakan tanah dalam salah satu basuhan adalah wajib dan tiada alternatif lain yang diharuskan seperti bahan pencuci lain. Gunalah klorok ko, bayuzik ko, macam-macam ko, tak boleh. Ni, dia ada hukum, dia disebut tanah, tak boleh. Dari segi amalan Nabi, amalan sahabat pun semuanya guna tanah. Dengan teknologi moden, kalau kita kata ada kita cipta satu bahan yang lebih, tak boleh juga. Jadi menurut kajian saintifik, nak ambil sikit lagi, terbukti tanah mempunyai kuasa pencuci yang tidak ada pada bahan lain. Saya dulu ada, saya cari tak jumpa pada bahan saya simpan dulu. Gapo dia yang ada kandungan tanah tu yang menyebabkan dia boleh dia boleh aktif melebihi daripada bahan lain. Kajian saintifik juga menunjukkan bahawa di dalam air liur anjing terdapat mikrob penyakit, kalau tidak silap saya nama dia filariae, yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menggunakan air yang disertai dengan tanah. Dia tak mampu hukum itu, kena dengan tanah juga. Penggunaan tanah yang paling afdal ialah pada basuhan pertama sebagaimana yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Cara penggunaan tanah pula diharuskan. Jadi makna paling afdal ni kan basuhan yang pertama, walaupun boleh pada basuhan yang lain. Molek mula-mula dah. Molek cuci. Iaitu cara penggunaan tanah pula diharuskan sama ada mencampurkan air dengan air tanah atau mencampurkan tanah dengan kemudian dibasuh tempat yang dijilat anjing. Boleh berlaku lah air boleh tanah, kalau tanah boleh air, saya jadi air tanah dah. Perkataan walaga menunjukkan bahawa bahan yang dijilat adalah berbentuk cecair, salur hijau tu, dan mengecualikan sesuatu yang berbentuk keras atau beku. Kalau benda tu keras, kalau beku, kita tak payah basuh bekas ni, potong benda yang beku. Katakan kita surah, lepas buat surah, saya sebut surah macam ngebulan dia dah. Ambil surah tu kopok kita nak kacau surah. Surah tu ada budak ada 2 yang besar tau. Bus situ tiba-tiba anjing ambil tengok. Pas dia makan, dia pergi. Hak lagu tu bekas tak payah basuh, dia surah tu boleh guna irung buah. Kalau tergamuk makan, buah tu teruk tu. Yalah. Kau gelai. Kucino, kucino. Dan kata beku. Sekiranya bahan yang beku dah kerah, macam surah, jangan surah lembek, surah beku dah. Maka boleh membuang bahagian yang terkena mulut dan jilatan anjing itu saja tanpa perlu membasuh bekasnya. Apa bekas tak kena, dia tak mengalir. Ya? Itu dia. Kecuali bekas tersebut dalam keadaan basuh. Antara lain kalau bekas basuh, dia terbimbang takut mengalir air daripada bekas basuh tu, daripada benda pada objek tu pergi ke kena bekas dah. Di mana cecair terkena jilatan anjing, maka cecair itu mesti dibuang. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa seluruh badan anjing adalah najis, dan ini menurut pendapat jumhur ulama. Bukan sepakat. Mazhab Maliki, saya kecik dengan tu nama mengajar di sekolah ni kan, dia mazhab Maliki, dia hanya air liur saja. Tubuh tak sebab tu orang dia pergi anjing. Kalau kita pergi Mesir, dia tak, dia hari anjing, pakai jubah, pakai pergi hari anjing.
Sebab dia ideal sahaja. Tubuhannya tak apa. Mazhab Maliki. Tapi jumhur ulama, 3 mazhab lagi, semua sebuti tubuhannya itu kira najis belaka. Dia ideal sahaja. Sebab dia kita tengok, dia berdasar pada zahir hadis tadi. Jilat. Dulu penuh di Kelantan geger kan. Orang panggil apa? Haji Ni'lih dulu. Aku tanya orang tua dulu, tahun 50 Haji Ni'lih dulu. Dia pakai masak ni, dia tanya dia, ideal dia kata. Gue mula duk dari Masjid Muhammad ni. Jadi kita masak kita ni semuanya itu dikira najis. Itu kalau lahan itu basah lah. Kalau kering tu tak apa dia baik. Persoalannya kalau kita pergi luar negara barat, dia lepas haji bagi hidup kita lah. Terkejut kita semua gitu. Tika tu kan nak akuan dia. Kenapa pakai mazhab Maliki? Cakap nak sama pakai yang kita ni. Kena kan anyi basuh tu dah. Dia mari nyonyo mari tu. Dicium-cium kita tepuk kan. Dia pera ni dibenarkan untuk memburu dan menjaga keselamatan. Waktu tu ada Nabi lagi nanti dia kata pahala akan hilang 1 kirat. Kalau kita pera ni kan 1 kirat sehari pahala kita akan hilang. Pera saja nak buat pack sebagai pera kucing tu tak boleh. Orang Melayu ni. Dia dibenarkan untuk memburu dan menjaga harta saja. Ni boleh. 2 ni. Tapi tak kena siapa beranak gitu nak sekor. Tak boleh lah tu jadi pera. Dia jadi pera supaya kita pera supaya mainis supaya kucing gitu. Orang tak boleh ni. Nanti dia ada pengecualian depan ni. Tak apa pasal tu sebab bila dia gigit dia buat mari kita tu tak kena sama. Ada kan? Dia boleh. Hal ini berdasarkan prinsip ni dikecualikan. Untuk baca sana ni. Sebagai ulama berpendapat umumnya kata dia ni najis dikecualikan terhadap anjing yang digunakan untuk berburu atau menjaga tanaman dan melata ternakan. Ni hak boleh tadi ni. Pen sini ni. Boleh ni dikecualikan untuk berburu dan menjaga tanaman dan ternakan. Boleh lah tu. Menjaga dia lah. Menjaga tanaman, jaga harta kita. Hal ini berdasarkan prinsip. Dia boleh tu kerana ada rukhsah. Bukan boleh mutlak. Rukhsah makna kelonggaran. Toleransi syariah. Dalam agama kita, bila kita ngaji usul fiqh, sepatutnya hak ni tajuk hak kata hadis ni. Bila saya bincang dengan Datuk Jahari, dia kata takut heavy payah tu. Ya kita tukang hadis dulu kalau tengok jadual asal kita nak ngaji usul fiqh. Usul fiqh ni lagu mana baik? Ni satu contohnya. Kita nak ngaji bulan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaedah formula fiqh. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan boleh membawa kepada kelonggaran. Siapa dia nak hafal ni, dia kaedah usul fiqh. Bila kita sulit, maka agama kita bui kelonggaran kita. Termasuklah semaya jamu qasar, semaya tahap batil semua pasal masyaqqah. Bila masyaqqah sulit, Islam bui kelonggaran. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Boleh? Aku sebut lah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau apa ni kalau ada kaedah dia. Ni kaedah formula al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan boleh membawa kepada kelonggaran. Sulit tu bagai ketat jadi longgar. Ketat hukum ni dilonggarkan. Okey, kerana masyaqqah. Itu kaedah. Ini apa panggil usul fiqh. Okey.
Sebahagian ulama juga menyamakan najis khinzir dengan najis anjing melalui analogi atau kiasan bahawa kedua-duanya adalah najis mughallazah. Jadi saya nak pergi kepada kesulit apa ni, anjing yang disebut tadi kan, dia bagi ruksah tadi kan. Kita tengok ke dalam kitab dia sebut kan, bila buru anjing tu gonggong buat mari kita sini, kita boleh makan kan. Buru kita panah, buru jatuh, anjing ambil. Dan kita yakin bahawa binatang buruan itu mati kerana kita panah, bukan kerana digigit oleh dia. Betul tak? Dia benar guna anjing kita. Apa dia? Mati kerana dia tak boleh mati kerana. Ambil hak kita buruh, ambil. Kan? Ada tak ingat ada kes tu. Baik. Jadi sebenarnya kedua-dua tu kalau boleh bukan, dia masuk dalam al-masyaqqah tu. Padahal kita tengok ketak hukum dia anjing siapa ko air liur dia jadi najis, tapi dalam kes tertentu dia benar. Kerana kes apa? Al-masyaqqah tadi. Okey. Baik. Sekarang kita nak bawa najis haji itu nak sama kena khinzir, babi kan. Dia tidak sebut khinzir itu sebagaimana anjing, tapi kedua-duanya adalah najis mughallazah berdasarkan pada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pengharaman khinzir. Okay. Sekaligus menunjukkan kenajisannya. Jadi serupa juga. Kira najis juga sebutir tubuh khinzir itu habis itu serupa dengan anjing. Itu dari segi kias dipanggil lah. Istifadah akhir sekali kan. Seluruh badan anjing ialah najis dan najis anjing adalah najis mughallazah. Bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu basuhan bekas yang dijilat adalah menggunakan tanah dan seeloknya pada basuhan yang pertama. Habislah. Kita berhentilah. Setakat tu. Ada lagi kah? Air yang dijilat oleh anjing adalah najis dan hendaklah dibuang. Ada lagi. Sekiranya benda yang dijilat anjing itu keras dan beku, istifadah ada lagi tak? Atau gigitan sahaja tanpa perlu membuang selebihnya dan tidak perlu membasuh bekas. Habis sini.